jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala yang hanya saja Allah telah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Syahr Ramadan unzila fihi Al-Quran. Tak ada nama bulan lain, tak ada dalam Al-Quran. Dan Ramadan ini bulan yang Allah tetapkan untuk berikan anugerah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ini adalah bulan untuk kita perform, untuk dapatkan bonus, untuk dapatkan ganjaran yang berlipat kali ganda. Ada orang akan kata ini adalah satu madrasah untuk mendidik kita, tapi saya kata ini adalah bulan untuk kita memberi performance kita yang terbaik. Kerana dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala nak gandakan setiap ganjaran untuk kita. Apa saja kita buat, kita akan dapat berlipat kali ganda. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, orang yang buat amalan dia tak tahu apa yang dia akan dapat, dia tak akan dapat apa-apa. Kena tahu tuan-tuan kan, fadail ni kena tahu. Bila tak tahu itulah jadi kelam kabut kehidupan kita kan. Makan pun tak tenang, solat pun tak tenang kan. Bila kita tahu, maka semua perkara itu akan terhenti dan kita akan buat dengan tenang. Nabi makan sahur, Nabi akan makan sehinggalah waktu subuh. Sayyidina Bilal datang bagi tahu, ya Rasulullah, dah masuk waktu subuh. Baru Nabi akan berhenti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang makan sahur ini, malaikat akan minta ampun untuk dia selama dia makan. Makan lama-lama sikit tuan-tuan. Itu saya nak bagi tahu. Makan banyak-banyak sikit. Ambil masa. Ini adalah ibadat. Persiapan untuk ibadat adalah ibadat. Malaikat minta ampun untuk kita selama kita makan sahur. Punyalah kita kelam kabut kan, makan tak tenang, tinggal makan lari kelam kabut pergi solat, tinggal solat kelam kabut lari pergi makan. Itulah keadaan kita kan? Dua-dua kita tak buat dengan sempurna. Kadang kita rasa ibadat kita lebih penting daripada kita nak bantu orang. Kadang nak bantu orang tu kita jadi kelam kabut kan. Ibni Abbas radhiyallahu anhu duduk dalam i'tikaf, orang datang minta ampun, dia tinggalkan i'tikaf dia pergi bantu orang. Dia tahu perkara itu lebih besar ganjaran dia. Dengan tenang dia keluar daripada masjid. Kita tak tahu kan. Kena tahu apa yang kita akan dapat bagi setiap amalan kita. Dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala nak berikan kita ganjaran untuk setiap perkara itu dengan banyak. Maksudnya buat sikit Allah bagi banyak. Setiap amalan fardu dapat berapa ganjaran tuan-tuan? Sama seperti kita buat 70 fardu kan, 70 fardu. Oleh kerana itulah siapa yang tinggalkan satu puasa bulan Ramadan, walau dia puasa setahun pun, dia tak akan dapat pahala sama seperti dia puasa satu hari dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Satu hari equal to 70 hari dah kan. 30 hari berapa hari? 30 kali 70 berapa? 2100 hari.
sama seperti kita puasa 2100 hari. Satu adalah ganjaran biasa, al-hasanatu bi'ashri amsalihha, satu kebaikan dapat 10 ganjaran. Dan itu adalah biasa kita dengar kan. Jadi satu hari puasa sama dengan puasa 10 hari. 30 hari puasa sama dengan 30 hari. Imam Nawawi kata, oleh kerana itu Nabi kata siapa yang tambah dengan 6 hari daripada Syawal sama seperti qasaumid dahr, puasa setahun, sebab sama dengan 360 hari. Tapi kalau kira dengan ganjaran yang Allah nak berikan dalam bulan Ramadan yang khas, itu adalah ganjaran biasa. Ramadan tak Ramadan sama. Satu pahala fardu, satu perkara fardu Allah bagi 70 kali ganda. Maksudnya 70 itu pun bukan maksud 70 tau, maksudnya lagi banyak daripada itu. 70 dalam bahasa Arab menunjukkan kepada Allah nak bagikan banyak lagi daripada itu. Sekurang-kurangnya satu hari puasa sama seperti 70 hari berpuasa. Dan setiap amalan sunat dapat pahala. Dapat pahala apa? Fardu. Berapa ramai tuan-tuan tinggalkan tarawih lari. Kita subuh takbiratul ula belum tentu dapat dengan imam. Zuhur belum tentu dapat dengan imam kan. Tapi tarawih kita boleh dapat 20 rakaat itu kita boleh dapat takbiratul ula dengan imam. Dan sama seperti kita solat fardu. Ganjaran dia sama. 20 rakaat itu kita dapat solat dengan takbiratul ula. Bayangkan sepanjang tahun pun mungkin kita akan miss. Kalau subuh dapat, zuhur tak dapat, zuhur dapat, asar tak dapat kan. Dapatlah solat berjemaah mungkin, tapi takbiratul ula tak dapat. Tapi tarawih boleh dapat kalau kita kejar, sebab dia berterusan. Dan Allah nak berikan kita ganjaran, maka Allah tetapkan perkara itu. 20 rakaat satu hari. Kita sembahyang berapa rakaat tuan-tuan? 17 rakaat. 17 tambah lagi witir 3 rakaat, 20 rakaat. Jadi bulan Ramadan kita sembahyang malam 20 rakaat, itu kita ganti kepada fardu kita, dan semua tu kita dapat seperti mana kita telah mengerjakan solat fardu dengan imam. Betapa besarnya ganjaran tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita. Malangnya kita tak tahu. Bila sampai waktu buka puasa pun kita tak tahu apa dapat kan. Kita baring tidur bulan puasa dapat pahala. Tidur pun dapat pahala. Jalan pun dapat pahala. Apatah lagi orang-orang yang masak untuk keluarga dia, pahala besar. Tak tahu punya pasal lah yang monyok kan, dia hari-hari kena masak kan. Yang pergi kerja pun tak tahu ganjaran dia kan. Seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, keras dengan kamu kenapa? Rasulullah kata, aku kerja buruh. Nabi kata, haram api neraka atas tangan ni. Kerja saja. Semua perkara di dalam bulan Ramadan dapat pahala. Ikan di lautan pun doa minta ampun untuk mereka yang berpuasa sepanjang hari. Dan bila bentang saprah untuk buka puasa kan, masa tu pun kelang kabut kita. Seorang kata cepat makan, nak semayang kan, perempuan kelang kabut kan. Ada pula tiba-tiba jazbah kata semayang dulu baru makan. Tuan-tuan, buka puasa itu sendiri adalah ibadat. Buka puasa adalah ibadat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buka awal, masuk huruf saja syams, gharabatis syams, Nabi terus akan buka puasa. Terus buka puasa. Tanda penghambaan kepada Allah. Allah kata buka sekarang, buka. Allah kata tutup sekarang, tutup. Sehingga ada sekali itu, oleh kerana cuaca mendung, Nabi buka puasa awal sebelum terbenam matahari. Dan semua sahabat terpaksa qada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi nampak sekarang dah mendung, dah semua ingat dah terbenam matahari, maka semua orang buka puasa. Tengok bila hilang awan, belum, semua kena qada. Dan bagi tu Nabi punya ihtimam untuk buka puasa pada awal, pada masa yang ditetapkan. Masuk dia waktu maghrib tuan-tuan, masa itu yang paling afdal adalah buka puasa. Buka puasa. Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, bila mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala duduk atas hamparan juadah buka puasa tapi dia tak makan, maka Allah akan tanya kepada para malaikat, kata kenapa dia orang tak makan ni? Kenapa dia orang tak makan ni? Makanan kan ada. Allah tahu, tapi Allah tanya kepada malaikat, maka malaikat kata, ya Allah, mereka tunggu perintahmu. Mereka tunggu izin daripadamu. Kalau kau izinkan barulah mereka akan makan. Walaupun ada makanan, mereka tak akan makan. Maka Allah kata kepada malaikat, kau aminkan setiap doa mereka.
Aku akan perkenankan apa saja yang mereka minta ketika itu. Duduk atas hamparan tunggu berbuka puasa juga adalah perintah, dan duduk doa masa tu. Kita jangan jadi wali kan, tinggal makanan tak nak makan kan. Duduk atas hamparan itu pun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu, dan bila masuk muazzin azan sahaja terus buka puasa, makan. Dan buka puasa itu pun pahala besar. Buka puasa itu pun adalah sebahagian daripada ibadat juga. Sebab itulah bulan Ramadan ini special. Makan sahur pun dapat pahala. Siapa yang tak bangun sahur rugilah. Rugi. Malaikat nak tunggu, nak istighfar, nak minta ampun untuk dia. Hari biasa wabil asharihum yastaghfirun. Dia orang yang kena istighfar sendiri. Maksudnya bulan-bulan biasa kita kena istighfar, bulan Ramadan malaikat istighfar untuk kita. Kata korang makan je, makan. Kami buat kerja korang. Kami duduk, kami minta ampun untuk kamu. Kamu duduk makan. Jangan pegang tasbih sebelah kiri kata istighfar ni, Allah astagfirullah. Makan je tuan-tuan dengan nama Allah kan. Bismillah, makan, dan malaikat akan tolong buat kerja kita. Begitulah buka puasa kita, solat kita bangun malam kita kan. Semua perkara ni Allah nak berikan ganjaran yang sangat besar dalam bulan Ramadan. Oleh kerana kita tak tahu, maka kita pun ada yang mengeluh kan, ada yang rasa beban, ada yang rasa susah, ada yang rasa bilalah nak raya kan, Jumaat ke Sabtu, itu pun dah jadi perbincangan kan. Tak ada keseronokan, tak ada kegembiraan. Para sahabat sedih bila nak Ramadan tinggalkan mereka, sebab tak ada dah apa-apa offer, tak ada tawaran dah, dan tak ada dah keseronokan yang ada dalam bulan Ramadan. Berapa ramai kita seronok dengan bulan Ramadan. Masuk kan, sekarang masuk bulan Ramadan saja lagu Ramadan dah berhenti, dan mula lagu Hari Raya. Tunggu raya tak salah, tapi nikmat yang ada dalam bulan Ramadan ni tak ada dalam bulan Syawal. Dalam bulan Ramadan ni syaitan pun tak ada. Sebab itulah tenang kan, nak hafal Al-Quran pun mudah, nak baca Al-Quran pun mudah, nak buat kebaikan pun mudah kan. Sebab syaitan tak ada, dia tak ganggu. Kecuali nafsu kita lah. Nafsu kita tu tetap akan ganggu kita, tapi syaitan tak ada. Bisikan syaitan tak ada, maka kita mudah untuk taat kepada perintah Allah. Dan ganjaran-ganjaran yang Allah nak berikan, bagi minum, seorang berpuasa minum air, tak semestinya satu orang dah buka puasa semua orang bawa air pergi berebut bagi dia minum. Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, maksudnya setiap orang mukmin, bila-bila kita bagi dia minum air, kita dapat pahala puasa dia. Bagilah minum malam ke, petang ke, pagi ke, waktu sahur ke, waktu buka ke, jangan bagi tengah hari. Saya selalu kata kuliah subuh bulan Ramadan pendek saya punya, sebab AJK tak hidang air. Jadi saya kalau tak ada air, pendek. Saya kuliah saya minum air, tekak cepat kering. Bagi air, minum air. Bukan semestinya waktu buka kata dah miss dah, tak payahlah kan. Semua orang berebut nak bagi makan waktu buka puasa. Bila malam kata saya lapar, kata okey lah, kata kau datang buka puasa saya bagilah kan. Pahala besar ni, malam tak payah bagi pun tak apa. Tuan, bila-bila masa kita bagi dia makan, waktu yang boleh makan lah, kita akan dapat pahala sepenuhnya pahala puasa dia. Bila-bila, sahur pun sama, buka puasa maksudnya bila-bila bagi dia. Lepas tarawih ke, sebelum tarawih ke kan, waktu malam ke, bagi dia minum, bagi dia makan, kita akan dapat pahala puasa. Sebab kita pun tak tahu, mana tahu dia buka puasa pun tak sempat makan, dia tak ada makanan kan. Dia datang waktu malam. Jadi siapa saja datang, bagi dia makan. Nabi SAW, sahabat meriwayatkan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Nabi SAW sangat pemurah. Nabi sangat paling pemurah adalah Nabi lah. Nabi bagi semua. Nabi tak pernah simpan apa-apa. Dan lebih pemurah Nabi dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Nabi, sebab dalam bulan Ramadan pahala digandakan. Jadi banyak belanjakan duit tuan-tuan. Bagi. Pahala dia banyak. Jangan tunggu bagi untuk jadi kaya saja. Bila kita nak buat untuk Allah, bila kita nak mahukan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jangan dunia kita dapat semua, akhirat nanti tangan kosong saja. Dunia dapat ke tak dapat ke, tak ada apa-apa juga kan. Orang kaya pun sedih, orang miskin pun sedih. Orang kaya pun susah, orang miskin pun susah. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi cerita satu kisah. Dia kata ada satu orang ni, seorang yang baik lah, seorang yang baik. Satu hari dia bertemu dengan
jin, nak kata seorang jin ke seekor jin saya tak tahu, dia bertemu dengan jin. Jin tu kata kepada dia kata kamu ni seorang yang banyak buat kebaikan dan seorang yang sangat baik, mintalah apa yang kamu nak, aku boleh tolong perkenankan, sempurnakan keinginan kamu untuk kehidupan dunia lah, dan akhirat siapa pun tak boleh buat apa. Dia kata apa dia? Dia kata kau pilihlah siapa-siapa atas dunia ni yang kau rasa kau nak jadi macam dia, aku boleh bagikan kamu segala apa yang orang tu ada. Dia kata saya pun tak tahu. Dia kata kau ambil masa lah. Dia kata pergi tengok kehidupan siapa yang kau nak, kau pilih kehidupan dia, maka aku akan bagi kehidupan dia tu kepada engkau, kemewahan dia kepada engkau. Manusia kan, dia selalu inginkan kehidupan orang lain. Maka dia ni pun pusing, dia tengok seorang, dia nampak kata orang ni, lepas tu bila dia kaji selidik, dia kata ni tak cukup bahagia. Akhirnya dia jumpa satu orang tu yang di pandangannya sangat bahagia. Dia ada rumah besar, ada kenderaan mewah, kan, ada keluarga, ada isteri, ada anak, kan, semua ada, komplit. Maka dia kata inilah yang saya impikan, kehidupan yang dia tak ada kesibukan, kena pergi kerja dan sebagainya, tapi semua dia ada. Maka dia pun sebelum dia pergi jumpa jin tu, dia buat keputusan untuk jumpa dulu tuan rumah tu. Dia katalah sebenarnya saya ditawarkan untuk pilih kehidupan, salah satu kehidupan seorang manusia yang akan diberikan kepada saya, jadi saya rasa kehidupan tuan lah yang terbaik yang saya pandang selama ni. Orang kata janganlah pilih kehidupan saya. Dia kata kenapa? Dia kata tuan ada isteri, ada anak, ada harta, semua saya dah kaji dah, semua tuan punya ni. Dia kata saya ni seorang yang memiliki segala-galanya pada satu masa dulu, sehinggalah isteri saya jatuh sakit. Kisah ni adalah tauladan untuk bagi kita faham kehidupan dunia punya hakikat-hakikat kehidupan dunia. Sehinggalah satu hari isteri saya jatuh sakit dan dia hampir meninggal dunia, maksudnya dah nazak. Maka isteri saya kata kepada saya, kata jika saya meninggal dunia, adakah abang akan kahwin lain? Kan, itulah concern setiap wanita di atas muka bumi ini, termasuklah Siti Hawa sama juga kot. Maka dia kata adakah abang akan kahwin lain selepas saya dah tak ada lagi? Dia kata tak. Dia kata oleh kerana saya cinta sangat kepada isteri saya dan dia pula dalam keadaan nak meninggal dunia, maka saya janji dengan isteri saya tak akan kahwin lain. Tapi isteri saya kata kalau begitu, dia kata abang kena potong kemaluan abang untuk buktikan. Dia kata oleh kerana keadaan isteri saya kritikal ketika itu dan saya sangat sayang kepada isteri saya, maka saya telah tunaikan permintaan dia. Allah tetapkan, Allah berikan dia kesembuhan. So dia tak mati lah. Dia kata saya telah buat keputusan ketika itu yang menyebabkan saya tak boleh dapat zuriat. Maulana Yusuf tulis sebut dalam bayan dia, saya tak dapat zuriat, saya tak boleh dapat zuriat kerana saya dah buat apa yang tak sepatutnya buat, dan kerana cinta saya kepada isteri saya. Dia kata yang kau nampak anak-anak ni semua, dia kata ini bukan anak saya. Dia kata begitu perik kehidupan saya sehingga untuk dapat zuriat pun saya ada lelaki lain yang akan tidur dengan isteri saya atas permintaan isteri saya sendiri sekarang ni. Kata jangan sesekali minta kehidupan saya. Tuan-tuan, Muana sebenarnya nak terangkan, bukan nak bagi tahu hakikat cerita ini ke apa, nak bagi tahu kepada kita hakikat kehidupan dunia ini. Siapa saja yang tuan-tuan nampak dia paling bahagia atas muka bumi, demi Allah dia pun tak bahagia. Dia pun tak bahagia. Orang yang bahagia siapa? Orang yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia dalam keadaan susah. Dia adalah orang yang paling bahagia. Dia tahu kata Allah itu adalah Rabb dia, dan kalau dia susah pun Allah sedang melihat kesusahan dia dan Allah mengetahui akan kesusahan dia. Allah tahu keadaan kita. Orang begitulah orang yang paling bahagia, kerana dia tak rasa perkara itu adalah kesengsaraan untuk dia, tetapi dia rasa itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia,
dan dia tahu kata Allah sayang dia, seperti mana seorang ibu dia pukul rotan anak dia kerana sayang, begitulah Allah uji kita kerana Allah sayang kita. Orang yang tahu perkara itu dan dia terus taat dalam keadaan senang dan susah, orang inilah orang yang bahagia. Dan di mata kasar kita akan lihat dia adalah orang yang susah, orang yang tak ada apa-apa kehidupan dia kan. Tapi hakikatnya dialah orang yang paling bahagia. Sebaliknya kalau kita nampak orang kaya kan, orang kaya, oh ini kaya ni, dia ada rumah, dia ada kenderaan, tak ada apa tuan-tuan. Manusia ni, ulama bagi tahu, bila dia capai sesuatu apa yang diinginkan, maka bermulalah keinginan baru daripada ketika itu. Contoh, dia cinta seorang wanita itu, na'udzubillah, bukan na'udzubillah lah, perkara tu memang berlaku lah kan. Tapi yang perkara selepas ini yang saya nak kata tu, saya kata na'udzubillah, bila dia dapat saja perempuan tu, dia akan mula fikir tentang perempuan lain pula. Dah, habis dah, dia kata dah dapat dah, sekarang lain pula saya nak cari. Hatta dalam dunia ni satu orang tu dia nak jadi billionaire, dah jadi billionaire dia akan kata nak jadi multi billionaire pula. Dah jadi multi billionaire, dia kata kenapa bukan saya orang yang paling kaya? Maka dia akan kejar dan setiap kali dia dapat keinginan dia akan kejar keinginan yang seterusnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, hiduplah dengan menyempurnakan keperluan kamu, bukan keinginan dan kemahuan, kerana keperluan seorang fakir pun boleh disempurnakan, tetapi keinginan seorang raja pun tak ada siapa boleh sempurnakan. Keinginan seorang raja pun kita tak boleh sempurnakan. Bagilah apa pun tak cukup lagi. Kalau dah raja negara, kenapa bukan raja dunia? Kalau dah jadi raja dunia, jadi apa? Raja langit pula kan? Itulah manusia. Nabi kata, anak Adam, dia kata apa? Mali maksudnya kata duit aku, Maybank to you, CIMB, duit aku kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah diberikan harta satu lembah harta, diberikan emas perak kepada dia, dia akan cari lagi satu, kata. Sehingga satu ini pun Nabi kata cukup untuk keturunan dia makan, tapi dia akan cari lagi. Inilah kehidupan manusia. Dia tak pernah rasa puas, dan begitulah dia akan menuju kepada kematian satu hari nanti. Sebenarnya untuk orang beriman ni, ingat maut ni adalah ketenangan bagi mereka. Al-mautu tuhfatul mu'min. Maut ni adalah hadiah untuk orang mukmin, kerehatan untuk orang mukmin. Dia ingat maut, dia akan rasa tenang. Dia kata tak apalah, dia katakan macam mana pun Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, dan satu hari nanti saya akan kembali kepada. Tapi orang kafir ni, dia paling tak mahu adalah apa? Maut. Sebab itulah Allah kata kepada orang Yahudi dalam Quran, kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Kalau kau kata kau paling bagus, mintalah mati. Kata walan yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tak akan mahukan maut sesekali. Tak nak punya, tak nak mati pun. Saya baca news baru ni, beberapa minggu lepas, ada seorang pelakon, dia meninggal dunia. Kata-kata terakhir dia apa? Tolong selamatkan saya tak nak mati. Tuan-tuan, bayangkan kalau perkataan itu keluar daripada mulut kita. Maksudnya apa? Kita tak reda dengan Allah. Macam nak keluar la ilaha illallah? Kalau hari ini kita tak belajar reda dengan Allah, ketika mati kita nak reda. Masa tu pun kata, doktor, please, saya tak nak mati lagi. Maksudnya kita tak reda dengan Allah. Kalau kita tak reda dengan Allah, macam mana Allah nak reda dengan kita? Uthman kan, saya selalu cerita dalam peperangan Uhud, bila mana 300 orang munafik lari daripada medan Uhud, bila mereka balik ke kota Madinah, wanita-wanita Madinah mereka mengejek, kata apalah pondan kau lari daripada medan peperangan. Maka Uthman ni dia tak tahan, dia pun datang balik. Dan dia datang ke medan peperangan, dia telah berperang, berjihad bagi pihak orang Islam lah. Maka sahabat datang jumpa Nabi, kata Uthman datang balik ya Rasulullah, dan dia sedang bantu tentera Islam dengan keberanian dia, dengan kebijaksanaan dia, dengan kekuatan dia. Nabi kata
huwa finnar, dia adalah ahli neraka. Sahabat kata, kenapa ya Rasulullah, bukankah dia dah bertaubat, dia datang balik? Nabi kata huwa finnar, dia adalah ahli neraka. Sebab apa? Sahabat ni pun kata, takkan Nabi dusta. Tapi apa yang saya lihat sebaliknya, dia sedang berjihad mati-matian di pihak orang Islam, menentang orang musuh Islam, mujahid ni kalau dia syahid terus masuk syurga, tak ada hisab. Maka dia kata, aku pun ikut Uthman, sehinggalah aku lihat bila panah pertama terkena dia, sekali panah, satu panah kena, dan dia bila jatuh, dia tak dapat tahan kesakitan itu, akhirnya dia telah bunuh diri. Dia bunuh diri kerana hilang kesabaran, baru satu panah kena. Itulah bezanya orang beriman dengan orang tak beriman. Itulah bezanya orang munafik dengan orang yang beriman. Orang beriman ni, ustaz kami katakan, dia kata ini adalah cinta, kan? Dia kata sine pe tir khaye ja, age qadam बढ़ाए ja. Dia kata tadahlah dadamu untuk dipanah dan majulah langkahmu ke depan, terus maju ke depan. Kehde zabani hal se, kata kamu katalah dengan tindakan kamu, kata apa? Teruskan kamu sakitkan aku, kenapa? Ya ishq hai dil lagi ni. Ini adalah cinta yang sebenar, ini bukan main-mainan. Ini bukan permainan, ini adalah cinta saya dengan Allah. Ini adalah antara saya dengan Allah. Kata biarlah saya disusahkan, tapi kerana Allah saya akan buat. Inilah kita nak belajar tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ini kita lapar untuk Allah. Kita lapar untuk Allah ni, nak belajar, tunjuk, buktikan cinta kita kepada Allah. Ya Allah, kau kata jangan makan, kami tak makan. Kami lapar tapi kami tak mengeluh, ya Allah. Kami haus tapi kami tak mengeluh. Sebab apa? Untukmu, ya Allah. Nabi SAW bangun malam kan, Nabi pusing kanan, pusing kiri. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, sakit ke? Aisyah, Nabi kata tidak, lapar yang teramat. Sayyidatina Aisyah menangis, kata, ya Rasulullah, kenapa tak doa minta daripada Allah, Allah boleh bagi makan, turunkan daripada langit. Rasulullah kan. Nabi kata, tidak Aisyah, saya nak bertemu dengan Allah dalam keadaan lapar. Nak beritahu kepada Allah, ya Allah, aku lapar kerana-Mu dulu. Nak bagi tahu, kata, ya Allah, kerana cinta kepadamu aku telah berlapar dulu di dunia. Itu Rasulullah. Kita kena buktikan tuan-tuan cinta kita kepada Allah. Kena buat sesuatu. Allah bukan nak kita susahkan diri kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kemudahan untuk kita. Sesuatu Allah kata sahurlah lewat, bukalah awal, kan? Bila habis puasa 30 hari, sambutlah hari raya. Allah nak kemudahan, Allah haramkan puasa hari raya, semua Allah. Tapi Allah kata, buktilah cinta kamu kepada aku. Ya bani Adam, inni laka muhibbun, fa bihaqqi alayka kulli muhibban. Wahai anak Adam, aku cinta kepada engkau. Maka kerana hak aku atas kamu, maka cintalah aku. Allah minta kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang saya selalu sebut dah. Hakikat dia saya pun tak dapat lagi. Syair Urdu kata, dia kata jadi tudi usiki, masyhur syair ni. Dia kata jadi tudi usiki, haqqi hai ki haq adanahu. Dia kata aku berikan nyawa pun, nyawa itu memang milik Allah, hakikatnya aku tak dapat lagi tunaikan hak Allah walaupun dengan bagi nyawa. Sebab nyawa tu pun dah milik Allah. Kalau aku bagi nyawa aku pun, dia kata itu memang hak Allah pun. Tapi hakikatnya masih aku tak dapat tunaikan hak Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala bukan nak menyusahkan kita, tapi Allah nak tengok cinta kita kepada Allah. Kita sanggup tak buat apa yang Allah minta kita buat? Kita sanggup tinggalkan tak apa yang Allah minta kita tinggalkan? Siapa yang buat begitu, Allah kata kami akan menghargai. Syakiran alima, kami mengetahui dan kami akan menghargai setiap apa yang kamu buat. Sikit pun Allah kata, kamu buat kebaikan sedikit pun, Allah, kami akan menghargainya dan kami akan bagi ganjaran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah sekalipun, Allah kata kami akan bagi kamu ganjaran berlipat kali ganda. Kami akan bagikan kamu keampunan, kami akan bagi kamu syurga, kami akan bagi segala nikmat untuk kamu. Tuan-tuan, tanda iman satu orang itu dia kena cinta kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini berjalan dengan pantas, tuan-tuan.
Sebab tu Nabi SAW tak pernah tanggisi kehidupan dunia. Kita kan, wayang kita apa, oh, kalau saya mati anak saya, tuan-tuan, kita mati, anak kita pun akan mati juga. Rasulullah masa nak meninggal dunia, Nabi sebetulnya sedih lah. Nabi tinggal Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan tak ada siapa-siapa. Fatimah seorang saja tinggal kan. Fatimah tak ada ibu, anak seorang saja tinggal, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi panggil Fatimah, Nabi kata apa? Jangan sedih. Sebab apa? Selepas aku, engkau lah yang pertama sekali yang akan meninggal dunia. Tuan, kehidupan kita macam mana pun, kita meninggal awal ke, meninggal kemudian ke, macam mana pun orang selepas kita pun akan meninggal juga. Akan meninggal juga. Walaupun hidup 100 tahun sekalipun, tetap akan. Dan 100 tahun tu pantas tuan-tuan, laju. Malaikat Israel alaihissalam ditanya oleh Allah satu hari, Nabi SAW sabda, pernah tak engkau rasa simpati? Israel ni, mana nak simpati? Kalau simpati dia tak ambil nyawa lah. Pernah rasa simpati tak ambil nyawa sesiapa? Dia kata pernah ya Allah 2 kali. Sekali dia kata satu bahtera tewas, dan seorang ibu ketika itu dia telah capai ke tebing dan dia baru lahirkan anak, dia baru bersalin, dan kau perintahkan aku untuk ambil nyawa ibu tersebut, maka aku kesian melihat anak itu, siapa yang nak besarkan dia, siapa nak susukan dia, siapa nak jaga dia. Aku simpati untuk anak tu. Maka Allah kata kali kedua, ya Allah, ini simpati dengan cara lain pula. Kata Shaddad ni seorang raja, bukan sekarang lah, sebelum zaman Nabi SAW di Yaman dulu. Dia telah bina syurga menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi datang jumpa zaman dia, bagi tahu kepada tentang syurga, dia kata aku pun boleh bina syurga. Dia bina syurga, dia kumpulkan pekerja dia, kontraktor dia, bina syurga. Sampailah bila siap syurga tu, dia baru nak masuk, kau minta aku ambil nyawa dia. Dia tak sempat tengok syurga dia pun. Ya, aku rasa kesian lah, dia kata. Kan sekurang-kurangnya dapat, maksudnya kesian dengan cara lain pula. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Israel, bayi itulah Shaddad. Bayi yang kau kesian, siapa nak jaga dia? Kata aku jaga dia. Aku jaga dia. Aku besarkan dia, aku bagi dia harta sehingga dia jadi raja, dan akhirnya dia bangun menentang aku dengan kerajaan dia, dengan kekayaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kepada kita semua untuk memelihara sesiapa pun. Allah la fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang memelihara kita semua. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kamu pun Allah bagi makan anak kamu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu pun kami bagi makan, anak kamu pun kami yang bagi makan. Kami tak perlu kepada sesiapa pun, Allah kata. Tak ada siapa pun yang boleh bagi makan kepada siapa kecuali kami yang bagi makan kepada setiap orang. Kita punya risau hari ini, siapa nak bagi makan kepada saya? Siapa nak bagi makan? Allah. Sebab itulah kata, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Tawakal kepada Allah. Tuan-tuan, tak boleh ada kebencian untuk mati. Kena cinta kepada mati. Kena cinta kepada mati. Kena tunggu bilalah masa saya nak mati. Orang yang tak tunggu kematian ni, dia akan lalai dan dia akan buat dosa, dia akan buat segala apa yang dia suka dan dia akan langgar setiap perintah Allah. Tapi orang yang tunggu kematian ni, dia akan sentiasa taat kepada Allah. Dia akan sentiasa taat dan dia akan tunggu, ya Allah, bilalah nak tiba masa saya, dan itulah detik yang paling bahagia untuk saya bila saya dapat bertemu denganmu. Sebab tu Nabi minta doa ni, ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yaumun alqaka fik. Mafhum doa ni, doa masnun ni sangat dalam, susah nak terjemah, panjang doa dia. Tapi akhir dia, ya Allah, jadikanlah umur aku yang terbaik adalah yang terakhir, dan amalan aku yang terbaik adalah amalan aku yang terakhir juga, dan hari aku yang terbaik, hari aku bertemu denganmu. Yaumul alqaka fik,
hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah afiat daripada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah husnul khatimah daripada Allah, mintalah kebahagiaan pada hari kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba liqa Allah, habballahu liqa'ahu." Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah akan mencintai pertemuan dengannya. Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, siapa nak suka mati, nak temu dengan Allah kena mati lah, mana ada orang suka mati? Maka Nabi jawab, Nabi kata apa? Seorang yang beriman ini sebelum dia mati Allah akan tunjukkan dia syurga sehingga dia akan rasa tak sabar untuk mati. Allah akan tunjuk dia syurga dia sehingga dia tak sabar, kata bila nak mati ni, kata Allah akan tunjuk depan mata dia, kata ni kamu dapat ni. Maka dia akan rasa cinta tu, dan dia kata saya nak mati cepat-cepat. Man habba liqa Allah, habballah, itu maksudnya siapa yang cinta kepada pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan cinta pertemuan dengan kita. Mana ada cinta? Siapa nak mati sini angkat tangan tuan-tuan? Bolehlah AJK buat persiapan kan, kain kapan, keranda, kan gali kubur. Siapa nak? Siapa pun tak nak kan? Kalau boleh, apa Allah cakap tentang orang Yahudi itu? وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Faham maksud ayat ni? يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Alfa maksud apa? Alfa lipoic acid. Alfa maksud apa? 1000. Orang Yahudi ni kata tak ada je dia orang nak mati, kalau boleh setiap mereka impikan kehidupan 1000 tahun. Kalau boleh 100 tu pun dia kata biasa je, kalau boleh kenapa tak 1000 tahun saya hidup kan? Kita pun sama juga. Saya tanya tadi, siapa pun tak angkat tangan. Kalau tuan-tuan tanya saya pun tak angkat tangan. Inilah kehidupan hakikat kita yang kita tak cinta. Macam mana Allah nak sayang kita? Sebab itulah bila Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dalam medan Karbala, bila mereka ugut untuk bunuh dia, dia kata, kau ugut aku apa? Dia kata, aku nak bertemu dengan Allah kena melalui jalan kematian. Jangan ugut aku dengan kematian. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila mana dia, orang kafir kan ugut dia, dia kata al-mautu ahla indana minal asali. Dia kata kematian bagi kami lebih manis daripada madu. Sebab itulah jalan untuk bertemu dengan Allah. Kita pernah tak teringin nak bertemu dengan Allah? Tuan, ada tak? Nak lihat wajah Allah, nak berjumpa dengan Allah, Tuhan yang telah ciptakan kita, Tuhan yang besar, Allah yang besarkan kita, Allah yang sempurnakan keperluan kita, yang berikan segala-galanya kepada kita daripada kita tak ada apa-apa. Siapa yang ada keinginan? Di situ kita dapat muhasabah kan betapa lemahnya iman kita, tuan-tuan. Tadi masa on the way saya datang, saya fikir itu, saya kata keinginan kita untuk bertemu dengan Allah betapa sedikit kan? Dan yet kita mengaku kita cinta kepada Allah, tapi tak mau bertemu dengan Allah kan? Pelik kan? Allah saya sayang, okey kau kena mati jangan ya Allah, tapi kata nak bertemu dengan Allah tak mau. Tipulah kan? Kita dusta dengan ikrar kita, kata Allah aku cinta kepada engkau, okey jom datang jumpa aku, tak nak, jangan lagi, belum lagi kan, belum isteri dan anak. Rasulullah cinta Nabi pun kalau seorang tak utamakan ke atas isteri, anak, bini, bapa, ibu, maka Allah tak terima. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata iman seorang tak sempurna selagi tak sayang Nabi melebihi dia sayang ayah dia dulu, ayah dia, walidihi, ibu dan bapa dia. Walid ni walaupun ayah tapi maksud ibu bapa. Dan melebihi cinta dia kepada anak-anak dia itu untuk Rasulullah kan. Dan wanasi ajmain maksud semualah, isteri, keluarga, dan apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak cinta Allah melebihi segala-galanya, Allah tak terima cinta dia.
tak terima, kata kau tipu. Satu syair akhir saya baca, lepas tu saya pun habiskan. Satu orang dia tulis syair dia, dan Mona Ashraf Ali Thanwi kata, kalau boleh, dia kata, kau bagi syair ni kepada aku dan aku bagi kau 100,000. kata, har tamanna dil se rukhsat ho gayi, ab to aja, ab to khalwat ho gayi. Kata, ya Allah, setiap keinginan telah aku buang keluar daripada hati aku. Kau datanglah sekarang, hati aku telah kosong untukmu. Maksudnya aku tak ada apa-apa dah keinginan. Kau datanglah ya Allah. So, Allah tak akan masuk dalam hati kita selagi kita tak buang cinta kepada semua daripada hati kita. Bulan inilah kita nak belajar. Sayang isteri kerana Allah. Sayang anak kerana Allah. Sayang jiran kerana Allah. Bagi makan untuk Allah. Tolong orang untuk Allah. Kata, ya Allah, ini pun untuk engkau ya Allah, ini pun untuk engkau ya Allah, ini pun untuk engkau. Kalau engkau ambil pun, innallaha ma akhadha wa lahu ma ata. Seorang sahabiah, anak dia sakit, suami dia pergi kerja. Satu hari suami dia balik. Dulu kerja bukan pergi pagi balik petang kan, belum berhari-hari. Suami dia tanya, bagaimana keadaan anak? Dia kata, alhamdulillah, keadaannya sangat lebih baik daripada sebelum ini. Dia sidangkan makanan untuk suami dia. Suami dia makan makanan kegemaran suami dia masak. Dan dia hiasi diri dia. Dia bersama dengan suami dia. Kemudian dia tanya suami dia, kata, wahai abang, dia kata, kalaulah kita pinjam sesuatu daripada seorang, apa kita kena buat? Kata, kita kena bagi balik lah. Kata, Allah telah berikan kita anak sebagai pinjaman, Allah telah ambil balik daripada kita. Begitu mudah sekali bagi seorang sahabiah nak fahamkan suami dia. Cuba perempuan zaman kita kan, bukan sekadar muroyan, dia jadi gila terus. Kata, abang tinggalkan anak sakit, pergi kerja, anak dah mati. Abang yang jadi penyebab kematian anak. Isteri kata apa? Sahabiah kata apa? Bila kita pinjam sesuatu, apa kita kena buat? Allah telah ambil. Suami dia punya dah marah. Dia kata, kenapa tak bagi tahu saya awal-awal? Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum. Nabi kata, apa yang isteri kamu buat tu betul. Sahabiah ni, dia punyalah sayang kepada suami dia kerana Allah bila satu orang buat sesuatu. Sebab itulah dia tak bagi tahu awal. Kalau dia bagi tahu awal, isteri suami dia tak akan makan. Dia tahu suami dia balik penat, dia kata, bagi suami saya makan dulu. Sebab tu kata, kalaulah kita faham setiap syariat Allah, maka kehidupan kita akan jadi mudah dan kita akan buat setiap perkara kerana Allah. Kalaulah kita tak faham, maka kehidupan kita akan jadi susah, sengsara demi sengsara, akhirnya tak dapat apa-apa. Belajarlah syariat Allah, belajarlah kehidupan Rasulullah. Hiduplah kehidupan yang bahagia. Di dunia pun kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat kemanisan kehidupan ni, tuan-tuan. Kalau tidak, kehidupan kita akan rasa, ya Allah, apalah, kenapalah saya susah. Kita nampak apa, semua orang senang, saya lah susah. Betul tak? Semua orang macam tu, tuan-tuan. Senang. Yang susah, saya susah. Ya Allah, kenapa saya seorang susah? Susahan orang pun kita tak tahu lagi kan. Ya, tuan-tuan, tekak saya pun dah kering. InsyaAllah kita, semoga apa saya sampaikan ni saya dapat beramal, dan tuan-tuan juga. Semoga sedikit sebanyak tuan-tuan bawa pulang hari ini, dan bawalah pulang iman yang sempurna, ketaatan kepada Allah, semangat untuk cinta Allah, kan, buat segala-galanya untuk Allah kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pengorbanan baginda untuk kita, dan kita kena ada keinginan untuk bertemu dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan ini yang mungkin kita tak bertemu lagi menjadi satu bulan yang bersihkan semua dosa kita, siapkan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.